Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua penonton-penonton di Facebook Live Najib Asaduk malam ni. Dan saya nak ucapkan sekali lagi selamat datang ke sesi Aku Kaya Beriman. Kan, bukan sekadar kita ni nak hidup dalam dunia dalam keadaan kita nak mengejar impian, mengejar matlamat yang kita nak capai, mengejar orang kata kesenangan, tetapi kita juga ingat apa sahaja yang kita bina hari ini adalah untuk kita kumpulkan segala amal-amal kita untuk di hari Yaumil Mahsyar nanti, untuk di hari pembalasan tu nanti. Sebab itulah kenapa kami di Momentum Internet kita bawakan sesi ni, Aku Kaya Beriman, dan kita membawakan bukan orang yang calang-calang. Setiap minggu. Yang lepas kita ada Imam Muda Ashraf, kita ada Ustaz Don Daniel, kita ada Ustazah Datuk Siti Nurbahiyah dan Ustaz Wan Akasha. Dan Alhamdulillah sekali lagi pada kali ini kita bawakan, saya nak membawakan seorang lagi yang saya selalu tengok beliau ni di YouTube. Sebab saya tengok cara pembawakan, cara dia mengajar. Dan dia selalu cakap, saya tak mengajar, dia kata, saya berkongsi. Kongsi je dia kata. Jadi kejap lagi kita akan tahu siapakah orangnya. Dan di samping tu juga, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun memberikan komitmen untuk berada di dalam kelas kita, Roket Pemasaran Momentum Nak Tarik Pelanggan. Edisi capai 10,000 pertama. Yang kita akan adakan pada 28 dan juga 29 November. Dan tahniah kepada hampir 5,000 usahawan yang telah menempatkan diri, yang memberi komitmen untuk berada dalam sesi kali ini insya-Allah. Dan of course kita akan berikan yang terbaik. Dan sesi malam ni pun saya nak anda semua bersedia, bagi anda yang follow secara Facebook Live, jangan lupa untuk kita tag kawan-kawan kita. And please juga tekan butang share tu. Ringankan tangan kita untuk kita ni sama-sama menyebarkan ilmu malam ni. Dan malam ni kita nak bawakan tajuk kepada anda. Kan? Sebab kita punya guest tetamu kita minggu ni adalah seorang yang pakar dalam berdebat. Jadi kita memang sengaja bagi dia tajuk yang mencabar. Tapi tajuk ni saya tahu adalah tajuk yang menjadi isu kepada ramai orang. Tapi sebelum, iaitu apa tajuk dia? Siapa nak tahu tajuk dia ni? Siapa nak tahu tajuk dia? Cuba komen kat situ, nak tahu. Terima kasih kepada anda yang komen daripada tadi, committed. Inilah ciri-ciri orang yang berjaya insya-Allah. Amin. Okay, so tajuk dia adalah korban bisnes demi keluarga. Korban bisnes demi keluarga atau korban keluarga demi bisnes. Ini tajuk dia malam ni. Dan suka saya nak mengatakan dan nak bagi satu hadis yang saya baca hari ini, yang dibawa yang bermaksud peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi. Orang yang jujur dan orang yang syahid. Dengar sekali lagi. Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi. Bersama para orang yang jujur dan orang yang syahid. Daripada hadis riwayat At-Tirmizi. Faham tak benda tu? Jadi kita nak berniaga, kita nak menjadi peniaga yang jujur. Tapi sebelum kita nak jadi seorang peniaga yang pastinya kita nak jadi yang jujur, kita juga nak menjadi peniaga yang berjaya. Kita juga nak pandai juga menyeimbangkan keadaan. Tak boleh kejar dunia semata-mata. Tak boleh kejar akhirat, dunia ditinggalkan seluruhnya, akhirat saja. Kita kena jadi yang seimbang. Jadi malam ni kita berikan tajuk yang agak macam mencabar, sebab tetamu yang saya nak jemput ni adalah orang yang hebat, berasal daripada Negeri Sembilan. Saya suka dia punya kepetahan dia, berbahasa, berdialek Negeri Sembilan tu. Orang Negeri Sembilan kan, apa Kono Ejang, macam-macam lah. Kalau kita tengok pun banyak lagu-lagu kan dalam bahasa Negeri Sembilan kan, ada lagu Rembau Most Wanted, macam-macam lah. Okay, penyanyi Datuk Hatan yang hari tu pun kita ada jemput masa program kita. Okay, beliau adalah terkenal
terkenal lepas dia mendapat perhatian daripada TV Al-Hijrah. Saya sendiri pun tengok kat YouTube dia, tengok kat TV Al-Hijrah kan, hebat orangnya. Petah berkata-kata, petah berdebat, sampai namanya pun debat. Juga founder kepada Consultant Training and Legal Matters. Beliau ada juga perniagaan konsultan. Beliau juga adalah menjadi duta kepada bisnes susu kambing Al-Am, duta sambal crispy, duta Al-Mikaela Travel and Tour. Kan? Dan beliau ni tak silap saya dia adalah berkelulusan sarjana undang-undang. Nanti kita nak tanya dia macam mana daripada seorang lawyer beliau boleh menjadi seorang debater, juga menjadi seorang yang banyak menyampaikan ilmu-ilmu agama dalam style yang tersendiri dan menarik ramai orang. Terutama bagi kita ni lah, kadang-kadang jujurlah kita cakap, kadang nak dengar ceramah ni takut. Kan, nak pergi masjidnya takut, risau nak pergi surau. Tapi dengan gaya penyampaian yang bersahaja, santai, menarik ramai orang. Saya dengar tadi bila saya tanya dengan beliau, tadi kita sembang sebelum kita bermula, masih banyak lagi jemputan di surau-surau masjid yang memerlukan kepakaran beliau dan juga memerlukan ilmu-ilmu daripada beliau. Jadi saya tak nak tunggu lama. Saya dah tak sabar, saya sendiri pun excited sebenarnya, sebab saya pun suka dengar. Saya kalau free je saya pasang YouTube, saya dengar ceramah-ceramah dia. Hari tu tentang persiapan Ramadan, tentang rumah tangga. Okay. Jadi terlalu banyak ilmu yang saya belajar daripada beliau. Jadi malam ni kita nak panggil, saya nak menjemput. Adakah anda semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, jangan lupa tekan button share supaya ramai sahabat-sahabat kita tengok bersama. Kalau yang isteri, ajak suami tengok. Yang suami, ajak isteri tengok. Ajak seluruh keluarga tengok. Ajak ejen-ejen, stokis, dropship anda, ajak mereka menonton bersama-sama malam ni. InsyaAllah malam ni kita ada lebih kurang dalam 60 ke 70 minit macam tu. Kita ambil masa yang padat, tetapi ilmu yang kita nak kongsikan insyaAllah sangat padu. Okay, dan kita juga ada hadiah kan, tadi MC dah umumkan dah apa hadiah-hadiah yang kita akan berikan minggu lepas, 2 minggu lepas tak silap, kita berikan iPad. Dengar segmen Aku Kaya Beriman, dapat iPad. Kan dahsyat tu. Okey, jadi saya tak nak buang masa. Dah bersedia dah kita punya tetamu kita. Okey. Jadi saya tanpa membuang masa, kita nak bawakan ke skrin utama kita, tak lain tak bukan adalah saudara Syamsul Debat. Dipersilakan. Baik, saudara Syamsul Debat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak panggil ustaz, dia tak bagi. Sebab dia kata dia lebih selesa dipanggil sebagai SSD, saudara Syamsul Debat. Saya tanya tadi, kenapa tak boleh panggil Ustaz Syamsul Debat? Dia kata kalau panggil Ustaz Syamsul Debat, dia dah jadi USD. Kang, kita tak termampu pula nak membayarnya, Kang. Okey, baik. Jadi saya mengikuti perkembangan saudara Syamsul Debat dah lama. Saya selalu tengok YouTube. Saya rasa ramai juga penonton malam ni pun mengikuti ceramah beliau. Tak lekang, tak kering gusi lah bila kita menonton ceramah-ceramah, cara penyampaian. Dan mungkin ramai juga orang tanya, nak kenal kenapa, betul ke nama dia Syamsul bin Debat? Dan apa latar belakang? Mungkin saudara Syamsul Debat boleh perkenalkan diri dulu dan kenapa jadi nama Syamsul Debat tu? Apa sejarah kewujudan dia? Silakan, tafadhal. Terima kasih Tuan Najib Sadok. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Seperti biasa, soalan berkaitan dengan sejarah nama Syamsul Debat. Asal mulanya saya pun tak suka sangat orang panggil saya Syamsul Debat ni. Apa hal pula panggil Syamsul Debat? Tapi bila dah lama-lama sudah dah biasa, dah tak ada apalah. Cuma mula-mula dulu saya asalnya adalah jawatan saya adalah pengarah undang-undang dan penguasaan merangkap penasihat undang di sebuah agensi kerajaan. Kemudian saya sering kali dijemput lah. Masa tu saya ceramah ni, orang kata suka-suka je part time, kongsi-kongsi ilmu kan. Jadi memang dengan cara saya macam tu lah, santai macam tu lah.
Mana yang sempat lalu yang tu lah saya bagi. Jadi waktu saya berceramah, saya tak nak pakai nama pengarah undang-undang tu sebab saya tak nak nanti konflik ada orang call pejabat rasmi kerajaan nak panggil saya ceramah. Saya tak nak. Jadi saya bila saya ceramah di luar, saya bawa nama identiti lain dengan jawatan NGO saya, iaitu sebagai, jadi orang kenal saya dulu Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail. Itu nama penuh saya lah. Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Jadi ada satu program di Surau Puncak Setiawangsa KL, iaitu Surau Rafa Ar-Rashidin. Lepas tu penganjur tu dah terlupa nama saya. Syamsul apa tak nama berceramah ni. Tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah pada malam ini Syamsul debat. Itulah mulanya. Itu sejarah dia tu. Ada seorang jemaah yang dengar ceramah malam tu kebetulan adalah CEO TV Al-Hijrah, dan dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Malokek lah nama tu pada malam tu. Sampailah ke hari ni. Jadi mungkin saudara Syamsul Debat boleh ceritakan sikit latar belakang dulu kan. Tadi kita dengar bekerja di agensi kerajaan. Mungkin sedikit tentang latar belakang pendidikan. Dan memang saya respect sebab saya tengok dalam list memang juara debat je. Cuma saya tanya tadi kan, dia boleh kalahkan semua orang. Saya tanya pernah berdebat dengan isteri tak? Kan? Saya debat lah. Kira usul diterima tanpa bantahan je tu lah. Susah juga kalau kita berdebat dan menang. Sebenarnya macam Nabi sini pun, Nabi banyak mengalah dengan isteri kan. Jadi kita kena, tapi mengalah tidak bermaksud kita kalah, itu aja. Mengalah kan? Untuk menang tu. Iya. Kita menang hati dia. Menang hati, jiwa dan sanubari itu penting. Itu penting. Alhamdulillah. Cia-cia tu. Okey. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit lah tentang latar belakang pendidikan dan sejak bila yang aktif berdebat tu? Saya sebenarnya ini buat penting jugalah, perkongsian ni penting lah. Bila saya selesai aja saya mendapat pendidikan awal di Tadika Kemas Kampung Datuk Mansur Rasah. Jarang orang cerita di Tadika mana, saya cerita Tadika. Mendalam deep tu. Kemudian habis Tadika, saya sekolah kebangsaan Parui, sekolah kampung. Kemudian saya masuk Semak Labu dan juga sekolah menengah kebangsaan agama Cik Haji Muhammad Said. Jadi latar belakang agama saya memang sekolah agama lah. Kemudian saya sambung ijazah sarjana, saya ambil diploma dulu, diploma in public admin di UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Lendu Lalu Gajah. Lendu. Kemudian ambil aja diploma, saya sambung ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM, insya-Allah. Cuma apa yang saya nak share, waktu saya di universiti, waktu di peringkat diploma, saya semilik dengan seorang roommate saya, nama dia Cik Khairul Azhan. Dia ni memang rajin masuk debat dan pidato. Dia ni asal dari Kelantan. Bila saya tengok cara dia bercakap, saya tengok dia bercakap, dia boleh menang pertandingan pidato, syarahan, dia menang debat. Saya fikir, seronok juga kalau jadi orang macam ni. Saya kata macam tu. Maknanya bukan kata kita dengki gitu. Aku pun kena, kalau aku buat, aku rasa aku boleh tak menang macam ni. Jadi saya pun pada final semester di peringkat diploma, final semester, maknanya saya daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah tak pernah masuk dengan bercerita ke apalah, memang tak pernah, memang stage fright lah, takut lah kat depan ni. Tapi bila saya cuba untuk kali pertama, percubaan pertama, saya masuk pertandingan pidato kenegaraan peringkat negeri Melaka. Alhamdulillah, percubaan pertama saya dapat masuk final negeri Melaka, tapi saya dapat hadiah Sagwati. Wow, dahsyat tu, baru first try tu jadi mana first try. Jadi mana kata dalam berpuluh-puluh orang yang cuba peringkat saringan, saya dapat masuk final. Dan terpulang pada orang dah tengok, orang yang pertama tengok, dia bertanding kalah, itu pertama. Tapi satu sudut tengok, percubaan kali pertama, saya dapat Sagwati final. Jadi saya kata, ni tak boleh jadi. Saya kata, maknanya langkah pertama saya cemerlang lah kepada saya. Tapi makna bukan untuk berhenti. Kemudian saya masuk lagi. Tahun depan tu saya dah jadi, tak sampai setahun, saya dah jadi champion kebangsaan. Jadi mana kebangsaan saya terus. Juara kebangsaan. Percubaan yang kedua terus juara, memang hebat. Tu dahsyat. Sebab saya tengok tuan guru saya ajar di negara barat, di US kan, orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Orang kulit putih
Dia berlari macam mana pun dia menang kalah lari 100 meter, perlombaan 100 meter, dia menang kalah macam mana pun dia dah ada dah scholarship untuk dia. Tapi untuk yang kulit hitam yang masuk pertandingan yang sama, nak tak nak dia kena bagus sukan. Maknanya nak tak nak dia tak ada pilihan lain, dia kena menang pertandingan 100 meter. Masalahnya yang seorang tu catatan master dia 10 saat, yang orang putih ni, dia yang kulit hitam ni pun catatan master 10 saat. Jadi untuk menang pertandingan tu, dia kena capai bawah daripada 10 saat. Mau tak mau, suka atau tidak, dia kena catat lebih pantas daripada 10 saat. Iaitu, dia kena tengok cara dia berlepas, cara larian dia, cara dia menamatkan larian dia. Jadi macam tu juga dalam saya masuk pertandingan pidato, saya kaji macam mana orang lain boleh menang. Macam mana orang lain boleh menang, apa dia cakap, apa yang bagus sangat dia cakap. Jadi macam mana saya nak bercakap lebih bagus daripada dia. Adakah saya tengok yang bagus ni macam mana? Saya tak perlu pakai teks. Saya kena faham. Itu mungkin penting lah. Jadi itulah antaranya yang menyebabkan saya apalah. Dan kemudian apabila saya dah peringkat universiti di peringkat ijazah, saya teringat pesan untuk guru saya tu. Dia kata, ni orang Kelantan. Dia kata, aku trainmu, mu boleh menang. Aku bertanding, aku menang, aku trainmu, mu boleh menang. Jadi kalau mu nak betul-betul solid, mu berjaya, mu kena pasti kamu bertanding mu menang, dan mu train orang lain pun orang lain boleh menang. Sampai macam Tuan Najib As-Sadok kita lah kan. Jadi dia berniaga, dia berjaya, dia kena make sure kalau dia train orang lain pun boleh berjaya macam dia. Malah lebih baik lagi mungkin. Jadi macam tu lah juga. Jadi lepas pada tu saya pun bertanding peringkat universiti dan saya menang, boleh kata hampir semua major tournament dalam Malaysia ni saya menang, termasuklah satu yang paling saya tak boleh lupa, debat diraja antara universiti ni. Saya mencapai top rank best speaker Malaysia tahun 2001, 2002, 2003, top rank best speaker. Terbaik tu. Jadi tolonglah jangan netizen lah yang tanya lagi alah cakap seseorang boleh lah, cuba lawan aku tengok, jangan cabar-cabar lah. Tu saya nasihat saya, jangan cabar lah. Saya pun malam ni saya duduk kat sini pun saya tak nak jadi pencadang dan pemanggang ni. Saya pun tak nak berdebat, bahaya. Saya pun tak reti nak berdebat. Satu perkara. Tapi Tuan Haji, ada satu benda yang paling besar saya buat lah yang jarang orang buat adalah ketika saya menang banyak peringkat tahun pertama, tahun kedua, waktu saya masuk tahun yang ketiga saya belajar, saya ambil keputusan bersara dalam dunia debat. Sebab saya dah menang semua. Saya tak nak menang tournament tu berkali-kali. Cukuplah saya menang dan saya make sure saya tak nak jadi ada setengah universiti tu bila dia menang. Macam kita tengok badminton kita lah. Badminton bila dia menang, dia terlupa untuk readykan pelapis untuk dia. Macam hari ni kita cari pelapis Datuk Lee Kuan Yew, macam tu lah kan. Jadi saya setahun final year saya concentrate untuk study saya, dan tahun yang tu juga saya garap, saya train, saya polish junior-junior supaya dia boleh teruskan kesinambungan kemenangan universiti. Alhamdulillah. Jadi kemudian saya sebelum saya habis paper final exam, sebab final exam saya dah ditawarkan bekerja di sebuah agensi. Semasa tu ditawarkan untuk jadi pegawai penakwa di Majlis Perbandaran Seremban sebagai legal advisor dan bawa kes mahkamah. Hebat tu, maksudnya belum keluar result dah boleh ditawarkan dah. Ditawarkan jadi selepas 3 tahun saya ditawarkan pula jadi pengarah undang-undang dan penguasaan di Majlis Perbandaran Nilai. Dan saya juga jadi advisor lah untuk apa di kalangan legal advisor di PBT Negeri Sembilan lah. Jadi tentu juga lah dan kemudian teruslah saya jadi pengarah undang sampailah ramah saya tu ialah bila saya train. Saya pula yang jadi masalah saya ni bila berceramah, semua topik keluarga pun saya, kadang ceramah agama pun saya. Ialah bila kita ceramah motivasi, kita masukkan hadis, masuk Al-Quran. Orang kampung ni dia tak boleh dengar, ni ustaz lah ni. Kemudian saya ceramah tentang tajuk legal prosedur, tajuk tentang undang-undang,
tajuk tentang penjawat awam, tajuk tentang kompetensi keusahawanan, kan. Saya ingat yang paling apa orang kata bab usahawanan pun, bisnes pun saya bagi, motivasi organisasi kendiri untuk motivasi diri pun saya buat. Jadi akhirnya tu sebabnya sampai ke hari ni saya paling sibuk tu sebab semua tajuk saya lah. Macam tu lah akhirnya. Serba sapu Jadi semua tu. jadi kecuali inilah, kecuali yang kaya beriman tu saya belum lagi lah. Macam tu lah kan. Macam tu saya belum lagi lah. Tapi mana macam tu lah lebih kurang. Dan InsyaAllah. sampailah ketika tahun 2016, 2017 saya dah mula terfikir. Sebab bila saya tengok jadual ceramah saya dah mula padat dan saya bekerja, saya terfikirlah mana satu part time ni, kerja ke bisnes yang part time, kan? Ceramah ni part time ke, ceramah part time ke, ataupun kerja ni part time. Jadi saya cuba nak kejar dua-dua, tak boleh, tak terkejar. Saya kena pilih. Kena pilih Allah salah bagi satu. signal, kita kena pilih supaya kita buat, kita bimbang nanti semua nak capai, akhirnya tak ada satu pun yang kita buat yang betul-betul baik. Jadi kita Betul. kena pilih. Betul. Kita kena pilih. Dalam hidup ni kadang kita kena pilih. Dan saya ingat kata-kata Pak Ngah saya sebelum kau nak keluar daripada sektor kerajaan ni, soalan yang paling penting selalu tanya saya, kaki sebelah dah ada kat luar ke belum? Yang ni lah yang jadi masalah penjawat awam di luar sana yang tengah tengok live sekarang ni. Dia fikir-fikir, aku ingat aku nak bisnes lah, aku malah lah kerja ni, kerja makan gaji, nak bisnes. Dia punya ingat tu sudah nak pencen lah, kan. Jadi salah Sampai satu kepencet yang tak lagi. betul. Ingat tak tadi Tuan Najib yang saya kata saya ceramah dekat surau tu tadi, yang mengundang saya tu seorang datuk ni saya tak payah sebut tapi dia buat setelah dia pencen. Dan satu kata-kata dia dekat saya, dia cakap, masa tu dia datang bagi talk dekat tempat kerja saya lah. Masa tu saya tanya dia macam mana buat konsultan ni, okey ke? Dia kata, saya ni buat lepas saya dah pencen. Jadi bila fikir-fikir balik, satu soalan yang bermain kat kepala saya, kenapalah aku tak mulakan dari dulu lagi, dia kata. Jadi itulah penyesalan. Jadi makna kata menyesal, orang kata, orang tua dulu cakap, menyesal dahulu pendapatan, maknanya menyesal awal. Jangan menyesal tu dah lambat kan. Menyesal kemudian dah tak ada guna dah. Betul, kan? betul. Waktu makan kambing sampai seekor setiap hari tak pernah fikir, sampai darah tinggi dah kena, betul kenapa lah dulu aku makan kambing banyak sangat kan. Sebenarnya Nabi memang betul makanan sunnah, makan kambing ni, tapi Nabi makan macam mana? Nabi makan sebelum lapar, Nabi berhenti sebelum kenyang. Kita pula selagi belum kenyang jangan berhenti, itu salah kan. Itulah masalahnya. Betul. Jadi itulah dia sebut sedikit tentang saya. Dan saya alhamdulillah sekarang ni saya buat full time. Dulu fikir dan saya capai satu impian saya nak sangat buka office saya sendiri, dan saya nak sangat memberi peluang kerja kepada orang-orang yang memerlukan, kan. Jadi alhamdulillah saya berjaya lah tentang itu. Tetapi ialah bila kita sebut tentang berjaya ini, saya ingat satu kata-kata, jangan menyangka bahawa kita melihat itu sebagai satu penamat, tapi percayalah itu merupakan permulaan sebenarnya. Ya, betul. Betul. Jadi tahniah atas pencapaian yang diceritakan tadi oleh saudara Samsul Debat kan. Perjalanan tu macam mana, bukan senang nak jadi juara, dan bukan semua orang bila dia dah mencapai kejayaan dia nak berhenti dan bantu lebih ramai lagi orang. Tapi kalau kita bantu lebih ramai orang, sebenarnya Allah Ta'ala akan limpahkan lagi rezeki kita ni penuh keberkatan. Jadi macam tadi yang saya suka bila saudara Samsul buat keputusan berhenti, tak apa, bagi peluang orang lain yang nak bekerja, tetapi dia bina bisnes dan dapat pula beri peluang pekerjaan kepada orang. Itu yang cantik, itu yang memang cun terbaik tu. Jadi kita nak pergi terus pada topik kita malam tadi. Tadi pun kita dah sentuh serba sedikit. Sebab ramai orang yang nak berniaga, ramai orang yang kadang-kadang dia takut. Aku ni macam tadilah, macam saudara Samsul bagi tahu tadi, ramai yang dia menyangkakan, aku nak berhenti kerja, aku nak berniaga. Tapi ada setengah orang kadang-kadang isunya adalah kadang-kadang dia punya family dia tak redha.
ataupun mungkin pasangan. Dan ada setengah kes yang diorang ni ekonomi rumah tangga ni sangat teruk. Suami pula kadang-kadang malas na'udzubillah. Tapi yang si isteri ni dia nak meniaga part time, nak dengan harapan boleh bantu keluarga. Dapatlah berdikari, dia pun menggigil juga tengok jiran sebelah dah tukar langsir. Kan? Ataupun serba sedikit dapat bantu orang tua dia. Tapi setengahnya saudara Samsul, ada setengah suami dia tak bagi. Dia tak izinkan walaupun memang tengah susah. Jadi macam mana kita nak cakap dalam isu ni yang orang rumah dia ni jadi serba salah, tak dapat restu daripada pasangan. Ada setengah pula yang mungkin tak dapat restu daripada mak bapak. Dia kata, kau dah lah pergi kerja sana. Pergi kerja, apa hal pula kau nak berniaga? Darah keturunan kita ni tak ada darah berniaga. Jadi macam mana tu dari segi keberkatan ataupun dari segi kebenarannya tu, boleh ke tak boleh sebenarnya? Memang kalau ini dia adalah konflik biasa suami isteri. Suami isteri, kadang-kadang suami ni bukan apa, dia ego. Dia ego, kadang-kadang sebenarnya dia takut satu perkara. Dia nak isteri tu level dia kat situ je. Kau duduk situ. Kadang dia tak boleh isteri lebih daripada dia. Tapi sebenarnya dia kena happy. Dia kena happy yang isterinya ni sanggup nak buat sesuatu benda yang dia suka, dia buat, bagi galakan. Cumanya kadang-kadang kena hati-hati. Berniaga ni kita kena jangan sampai orang kata berniaga ni kadang-kadang ada orang dia nak berniaga tapi macam berniaga tak tahu. Kita nak berjaya dalam hidup ni 5 benda tak boleh hilang. Kita 5 benda kena ada. Pertama, prosesnya panjang. Itu kena ingat. Baik suami, baik isteri, tak kisah. Kadang ada suami yang berniaga, isteri tak suka. Dia suka suami yang dia suka pula suami yang makan gaji, masuk pukul 8 balik pukul 5 senang. Dia fikir macam tu. Tapi lepas tu mengungut. Susah lah sekarang ni. Barang mahal apa macam-macam. Kan? Jadi itu prosesnya panjang. Kedua, nak berjaya dalam berniaga kena ada komitmen. Komitmen tak ada tak boleh. Ketiga, fokus. Tu sebab kalau kita tengok ada orang berniaga direct selling yang memang ramai yang legit dengan kan. Orang jumpa kita, ni barang bagus ni, aku kalau boleh tak nak kaya seorang, aku nak kaya nak ajak engkau sekali, dia kata kan. Hakikatnya dia pun tak kaya sampai ke sudah. Lepas tu bulan depan tu datang jumpa kita dah barang lain pula dia bawa. Yang dulu tu tak bagus, yang ni lagi bagus dia dulu. Jadi fokus tak ada. Yang keempat, kena ada apa yang disebut sebagai kepatuhan kepada disiplin. Makna kena ada disiplin, peraturan kena ada, kita kena jangan ingat bila berniaga maka kita okey. Itu sebabnya kalau perangai orang kita ni, Tuan Haji pun boleh tengok, berniaga kadang dia berniaga buka kedai makan, sedap. Ramai orang. Bila dah banyak duit sikit bercuti. Itu masalahnya banyak duit bercuti. Kedai tutup 3 hari. Datang hari Isnin. Orang yang datang tu pula kebetulan hari tu je dia free. Sudah 2-3 kali tengok kedai tutup, memang dia fed up, memang tak datang lah. Lepas tu sibuk cakap, di kedai kita tak orang tak datang ni mesti ada orang buat kita ni. Tak ambil orang buat dia. Tu je kepala otak dia fikir. Dan begitu juga yang kelima, perlu disebut sebagai keberterusan. Yakni orang Islam sebut sebagai istiqamah. Maknanya bila ada 5-5 ni insya-Allah. Tu sebabnya dalam hal suami isteri paling penting communication. Komunikasi. Cakap, abang, saya ni kesian tengok abang kerja seorang-seorang. Saya ingat saya nak bantu. Saya tak ada niat lain. Saya nak bantu, kalau abang izinkan boleh tak saya nak berniaga. Kena caranya, lelaki ni setiap isteri tentu tahu suami tu kat mana. Dia lemah kat mana, buat air kopi, bang, jumpa minum bang. Jadi suami dapat kopi tu dia dah tahu dah, ini bini nak minta apa ni. Rupanya bukan minta duit. Saya kan minta duit abang, saya nak berniaga je. Lepas tu suami saya tanya lah tu. Ni abang nak tanya ni, modal ada tak? Suami saya tanya modal tu. Adalah sikit, tapi kalau abang nak tambah, abang adalah duit simpanan sikit, tapi tak adalah banyak. Bolehlah abang tolong, buat elok. Yang penting, berniaga kena sungguh-sungguh. Jangan ngat-ngat ti ayam. Suami mak bagi galakan, kan bagusnya tu. Kan. Cuma tinggal lagi kadang-kadang, ada orang perempuan ni, isteri ni kadang-kadang, dia punya ambition ni dengan grup WhatsApp dia. Dia kita mesti okey, boleh nak kaya buat. Pandangan suami dibelakangkan. Betul. Suami ni nak sampai itu dia akan jadi konflik di pertengahan.
Sebab dia dah laju ni, dia pergi buat sampai satu tahap, tiba-tiba suami tak bagi. Inilah yang jadi masalah dia. Suami dah tengok, abang tak suka lah, you sampai ke sana kemari, pergi ni, gini ni. Tak. Tu sebab lebih baik isteri cakap, bang, saya ni bang, mungkin lepas ni, saya mungkin sibuk sikit lah. Lah bang, nak jumpa klien apa semua, bang macam mana? Kau klien lelaki perempuan? Ada yang lelaki, tapi abang jangan risau, saya bawa 3 orang assistant saya sama. Abang jangan risau. Yelah, kalau klien kau tu lelaki, lepas tu handsome macam Najib Asadok, abang takut. Ada kan? Aduh. Alah bang, abang ni risau bang. Saya ni setia bang. Saya tengok orang lain pun tak ada siapa boleh lawan abang. Cik ayat dia kan. Jadi mana kata apa-apa pun komunikasi. Komunikasi penting. Itu penting, betul. Sebab nak barakah ni sebenarnya perlu kerelaan kedua-dua pihak sebenarnya. Barulah ada saling gembira, happy kan. Kita kena faham. Sebab isunya pada hari ni memang meniaga ni, kalau kita tengok betul lah disebutkan dalam hadis Nabi, disebutkan dalam satu hadis dhaif lah, hadis dhaif yang menyebut 9/10 daripada rezeki adalah meniaga. Tetapi walaupun dhaif, tetapi maksud hadis itu memang tepat sebab Nabi sendiri pun meniaga dan sebahagian besar pada pendapatan Nabi pun adalah daripada meniaga dulu. Jadi makna kata kita kena ambil yang baik dalam kehidupan kita, meniaga betul-betul. Itu je. Saya yakin bila meniaga betul, kena caranya insya-Allah. Kadang-kadang kita cara tu tak betul. Jadi menyebabkan benda baik, jalan pun dah baik tapi cara tak betul. Jadi mulakan dengan suami. Penting insya-Allah. Okey. Allahuakbar. Sebab kadang-kadang mungkin tu lah setengah saya tengok kan, macam di kalangan usahawan yang kita train ni, bimbing, dan lebih 60% ni sebenarnya dia adalah usahawan wanita. Cuma memang bukan 60, 70 pun sampai, betul. Yang nak berniaga ni, tapi mungkin komunikasi lah macam yang disebutkan tadi tu. Mungkin komunikasi dia mungkin tak berterus terang, ataupun mungkin kadang dia dah terlampau sibuk sampaikan tanggungjawab rumah tangga. Dia korbankan demi konon-kononnya untuk meningkatkan bisnes dia. Tapi akhirnya keluarga saya tengok banyak juga kes yang bila dia berniaga, dalam proses dia grow tu, ada setengah pasangan, kalau mungkin saudara Samsul pernah nampak kes ni, masa dia berniaga tu elok, laki bini elok, masa dia naik. Tapi bila sampai certain tahap kejayaan, masing-masing dah tak communicate dengan betul dan akhirnya bercerai. Dan especially masa musim PKP ni, ramai sebenarnya pasangan bercerai. Betul. Jadi macam mana kita nak menangani isu perceraian yang makin tinggi, terutama di kalangan orang yang berniaga ni sebenarnya? Dalam hal ini, bila berlaku je konflik, dia akan tampak sampai satu tahap dia mesti ada konflik. Tak ada, kita bukannya dalam dunia yang sempurna, akan ada konflik. Bila ada konflik, dia kena ada 3B. 3B. Iaitu yang pertama, bincang apa masalah kita ni. Kita ni dah communicate dah bang, macam ni. Abang macam tu, abang macam ni, saya macam ni, bincang. Yang kedua baiki, makna memperbaiki, makna setelah berbincang memperbaiki. Kemudian yang ketiga, buat perbandingan daripada sebelum dan selepas kita buat penambahbaikan. So ada improvement tak? Makna kalau tak ada improvement, maknanya langkah penambahbaikan tu tak tepat. Kita kena ingat hari ni, kos sara hidup dalam hidup kita sekarang ni semakin meningkat daripada masa ke semasa, dia takkan menurun. So reality kena terima, masyarakat kita kena terima realitinya. Seorang saja bekerja dalam rumah sekarang ni dah macam tak cukup. Maknanya melainkan berniaga. Jadi mana kata suami dan isteri dua-dua berniaga atau bekerja dan sebagainya, dan mengakibatkan dalam satu tahap konfliknya adalah tentang anak-anak yang terbiar. Mungkin anak-anak ni kurang masa. So maknanya berniaga pula, tahu je lah, bila dah excited tu kan, dia punya eager nak berniaga tu kan, menyebabkan dia berniaga tu 24/7 macam 7-Eleven. Tak berhenti pula kan, sentiasa. Dan soalan dia, itulah yang tajuk kita hari ni. Persoalan dia, adakah kita ni boleh buat keseimbangan antara kerjaya berniaga tadi dengan keluarga, ataupun adakah kita sebenarnya kena buat pilihan? Yang mana yang lebih penting, yang perlu kita utamakan? Itulah, jadi mana dia punya tajuk tu macam tajuk nak berdebat. Yalah. Hakikatnya bukan berdebat apa, macam saya nak kena hurai satu-satu tu supaya dia boleh clear.
Betul. Maknanya faham? Maknanya kita kena seimbangkan bagi sama-sama ke ataupun kita kena pilih salah satu. Jadi kalau yang paling masa berkualiti dah semakin terhad, sejujurnya kalau kita nak menyeimbangkan tuntutan antara keluarga dengan berniaga, sorry to say, mungkin kita boleh sebut hampir mustahil. Betul. Tetapi hampir saja, tak adalah sampai tahap tak boleh langsung. Tetapi sebenarnya ada 4 tuntutan yang kita nak tengok. Apa dia? Pertama, perniagaan kita kena layan supaya niaga boleh berjaya. Kedua, kawan-kawan. Yang dulu kawan-kawan bersekolah rendah, kawan-kawan pun, kau ni dah lama tak lepak dengan aku. Aduh, bila nak lepak minum? Benda tu penting untuk dalaman diri kita sebenarnya. Yang ketiga, diri sendiri. Kadang-kadang sampai diri sakit. Cari duit tak berhenti-berhenti. Kan? Sampai tak ada. Saya baru je cerita semalam tentang bagaimana reward kepada isteri kita. Sekali-sekala bila kita balik, yang rehat ke rumah, yang pergi ni, abang dah beli dah, abang dah tempah dah. Pukul 3 petang sekarang, sesi yang pergi dekat Spa Muslimah tu, pergi rest kat sana. Terbaik. Macam tu lah. Macam tu kan. Jadi maknanya kata, untuk diri sendiri penting. Jadi suami isteri kena faham benda ni dah tak ada tau. Seolah macam berehat tu mesti bersama-sama je. Tak, ada masa isteri kena bagi masa suami. Tak apa abang pergilah, abang pergi cuti rehat ke. Tu yang ada lelaki cara dia main golf lah. Ada lelaki cara pergi memancing lah. Kemudian dengan perempuan pula pun bagi masa dia. Dia nak pergi lepak dengan kawan dia nak pergi spa, nak pergi apa dan sebagainya. Dan yang keempat, melayani tuntutan keluarga. Jadi realiti pada hari ini apa yang berlaku adalah itu sebab Tuan Haji Asadok pilih tajuk ini. Realitinya itu sebabnya utamakan bisnes daripada keluarga ataupun pilih keluarga daripada bisnes. So maknanya dalam hal ni yang pertama akan ada yang dia akan pilih bisnes daripada keluarga dia. Sebab dia kata ada duit baru boleh berjaya, baru boleh bahagia, dia kata. Jadi maknanya dia akan pilih bisnes juga. Akhirnya bila dah tua dia menyesal. Rupanya penting kan? Besok sebatang kara. Saya pergi ke rumah orang tua, surprisingly kebanyakannya adalah masa muda sibuk bekerja, tak ingat anak bini, dan akhirnya bila dah tak terdaya nak balik kat keluarga dah tak nak terima. Banyak kes macam tu. Dan masa tu setepat apa Nabi sebut, malah yarham la yurham, barang siapa tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi. Ada juga yang pilih keluarga sebab dia kata apa-apa pun aku pilih keluarga. So tentang berniaga ni kemudianlah fikir. Tapi ada juga yang cuba menyedapkan hati sendiri, tak, dua-dua penting. Mulut cakap ni, dua-dua penting. Saya pilih keluarga dan kejayaan dalam masa yang sama. Yang penting kita kena pandai bahagi masa. Hakikatnya dia pun tak ada masa dengan keluarga dia. Yang bercakap lah. Jadi lah lebih. Maknanya keseimbangan mutlak ni memang kita tak boleh capai. Tetapi sebenarnya pentingnya entiti-entiti yang ada dekat keliling kita ni untuk memahami dia. Sebab kata dalam Islam pun ajar kita sebenarnya adil itu bukan sama. Tapi adil itu meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Contoh, kita keluar. Anak faham. Abah kena keluar ni. Abah ada bagi talk dekat luar tentang aku kaya beriman. Contoh kan. Katakan anak pun faham. Anak pun dengar. Yalah, faham apa ni, ayah banyak kerja, tak apa. Kerja elok tau. Jadi maknanya itu semangat memahami. Yang isteri pula dia cakap, abang minta maaf sangat dekat ayah selalu, abang tinggalkan ayah, abang kesana kemari, tahu je lah kan abang ni berniaga apa semua. Abang tak kisah, abang pergilah berniaga, pergilah kesana kemari pun, yang penting abang jangan lupa solat, jangan lupa makan. Kami ni abang jangan risau, abang call lah kami, janganlah abang lupa pula. Mestilah call, Hindu je abang memang call punya. Okey, jadi makna kata yang sebenarnya tu, tapi isunya sekarang yang jadi masalah, dia berniaga sampai lupa segala-galanya. Kan? Sampai kan yang paling kita geram tu kadang waktu makan. Berapa lama lah waktu makan bersama dengan family? Berapa lama? Paling lama apa Tuan Najib? Kalau kita makan dengan family. Tak lama, 10 minit, 15 minit je. Okay, kita ambil lah
15 minit, setengah jam. Apalah salahnya waktu setengah jam tu, jangan cerita pasal bisnes. Jangan bercakap dengan bini pasal ni, tadi teruk lah apa semua. Anak ni tak ada kat meja ni. Dia pun entiti tu sebahagian pada carta organisasi keluarga. Kan? Dia walaupun educate biasa-biasa, tapi dia pun nak dia tahu peranan dia dalam rumah tu. Apa salah sambil makan? Oh, seronok abah dapat makan dengan anak-anak abah hari ni. Macam mana? Tadi sekolah macam mana? Anak tak adalah ramai sangat. Dalam 12 orang macam tu kan. Tanyalah seorang-seorang. Contoh. Dalam sibuk-sibuk peniaga 12 anak dia. Gila betul. Macam tu lah. Menyempat lagi tu. Menyepat. Jadi maknanya jadi isteri dan suami dan anak-anak, itu yang kita sebut quality time. Ini tak. Ini duduk meja makan ni, tangan. Handphone. Yang isteri pula nak call. Okey, nak datang bila? Apa shipment dah ada apa dah? Dah sampai barang ke belum? La ilaha illallah. Kita ni waktu tu lah waktu kita dengan family kita. Percaya cakap saya, anak kita ni kejap je tiba-tiba dah besar. Betul. Tiba-tiba dia ni, dan dia akan pegang satu benda, apa memori yang dia ingat dengan ayah dia. Saya ingat dulu saya paling ingat momen saya dengan arwah abah saya bergurau, usik sana. Saya ingat arwah abah saya cium ketiak abah dapat RM10. Sampai lebam-lebam cium tak dapat pun RM10. Dulu RM10 tu besar dulu. Kan? Tak dapat. Tapi makna kata momen tu adalah kebersamaan. Jadi yang tu yang kita akhirnya sebenarnya bukan masalah masa. Tuan Najib, saya dan lain kat luar, Allah bagi sama. Semua dapat 24 jam sehari. Tak ada pun dia bagi. Disebabkan Haji Al-Sadok dah bergelar usahawan yang berjaya, maka Allah Ta'ala anugerahkan kat dia 360 jam sehari. Seronok Ustaz kalau macam tu. Samsul debat, sebab dia teruk sangat pengusaha masa, kita bagi 10 minit je sehari. Lagi gila. Macam tu lah. Tak, semua dibagi 24 jam. Dan dalam keadaan dah bagi kita, kenapa orang ni boleh berjaya? Kenapa orang ni tak? Kenapa orang ni macam suam-suam berjaya? Kenapa orang ni pula bajet berjaya tapi tak berjaya? Kenapa orang ni memang teruk betul? Salah satunya adalah kegagalan kita di dalam menguruskan masa. Dia bukannya kena bagi sama. Tak. Adil itu bukan sama, tapi meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Anak-anak kita pun sekarang ni kalau ikutkan masa, mereka pun sibuk dalam walaupun belajar secara online pun sibuk daripada pagi sampai ke petang. Dan sekarang dan saya tu sebab saya tersentuh tentang bagaimana komitmen seorang ayah di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Ada satu kes tu, dia boleh meredah hutan belantara nak bawa anak dia cari signal yang clear supaya anak dia dapat belajar itu. Dan mak ayah sampai tidur dekat atas bukit tu nak tunggu anak dia siapkan homework dan assignment dengan cikgu dia. Masya Allah. Jadi saya fikir maknanya keadaan kita nampak tak? Maknanya ayah ni fikir masa untuk anak dia, memeluangkan masa untuk make sure anak itu boleh belajar. So maknanya tu saya kata tadi, apapun serah balik pada diri kita yang mencorakkannya. Dan janganlah apabila kita ni jadi macam bangau, bila apa sikit salahkan rumput salahkan ikan tak timbul, ikan akhir sampai ke sudah. Jadilah seperti ular itu, kerana ular tu bertanggungjawab, memang makanan aku, jadi orang dah tak tanya apa lagi dah. Jadi mana kata, ni memang salah aku yang silap susun, aku yang silap takbir. Maka Alhamdulillah hari ini ada sesi perkongsian bersama dengan Tuan Haji Al-Sadok ini dengan Samsul Debat. Mudah-mudahan inilah sebagai pencetus mula untuk aku menyusun dengan sebaik-baiknya masa yang ada. Kerana sesungguhnya dalam dunia ini sementara, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Wallahualam. Okay, nampak Anda mungkin nampak kan apa pandangan daripada saudara Syamsul Debat tadi. Anda tengok tak kan betapa kalau sebenarnya banyak tips tadi tu, komunikasi kan. Seterusnya adalah pengurusan masa. Memang kita tak boleh nak kejar semua benda, tapi kita sangat respect tau bila kita melihat pada zaman-zaman Islam itu dipandang tinggi. Kita lihat contohnya macam Al-Imam Al-Ghazali, betapa banyak karya dia, dapat menulis buku yang banyak. Kadang-kadang ada setengah orang ni dia melihat, aku ni tak ada masa lah. Bila kita tanya manjang, kalau telefon kau ada masa, jom, tak ada masa. Semenjak dia dah berniaga ni, dulu tak berniaga elok je, baru call dah sampai.
Kan? Bila berniaga pula tak ada masa, apatah lagi untuk family dia. Jadi sebenarnya mesti ada satu ataupun dua tips macam mana kita nak merasakan masa kita ni dia ada keberkatan. Ada setengah kadang kita rasa hidup kita, masa tu panjang, cukup, macam banyak benda kita boleh lakukan. Tapi ada masa kita rasa kenapa masa dah habis. Ni Isnin, dah Jumaat. Mungkin boleh saudara Samsul terangkan sedikit ada ke tips ni nak dapatkan keberkatan masa ni? Kalau kita tengok Stephen R. Covey, dia ada ajar kita Habit. 7 steps of effective decision making apa pun semua lah. Adalah dia bagi 7 step, 9 step dia ada bagi. Dan salah satunya adalah dia tengok dari segi peranan peranan kita. Peranan kita macam tadi saya dah sebut sikit dah, kita dengan kawan-kawan, kita dengan isteri kita personal tau. Keluarga ni besar. Untuk anak-anak personal pun kena ada. Dan masa whole dengan family secara keseluruhannya. Dengan mak ayah kita. Maka peranan kita kat situ ada peranan kita pertama sebagai seorang hamba Allah tu paling utama. Kedua, sebagai umat Nabi. Peranan kita dah mainkan belum peranan kita sebagai umat Nabi? Ada tak kita ajak semua pada kebaikan? Contoh malam ni ajak ada kebaikan. Tu sebabnya kita dah promo berapa hari dah, sebab nak mengajak kebaikan ni nak proper supaya orang dapat, jangan ketinggalan. Kemudian ketiga, peranan kita ni sebagai seorang anggota masyarakat. Ada tak kau tolong orang? Macam mana nak tolong? Duit pun tak ada. Kenapa duit tak ada? Sebab niaga tak menjadi. Kenapa niaga tak jadi? Itulah Tuhan tak izinkan. Tak, sebab kau tak ikut kelas Tuan Haji Asador. Ikut kelas tu. Niaga tak jadi. Sekejap lagi saya akan sentuh tu. Kemudian begitu juga peranan kita sebagai seorang suami. Peranan kita sebagai seorang ayah. Peranan sebagai seorang isteri. Peranan sebagai seorang anak kalau mak ayah masih ada. Dan mak ayah tak ada pun, peranan sebagai anak masih ada. Sibuk sangat engkau rupanya sampaikan mak ayah yang dah meninggal satu Fatihah pun kau tak kirimkan. Contoh. Punya sibuk. Adakah Fatihah makan masa sampai sehari? Tak. Jadi mana kata sekali lagi dia melibatkan kepada pengurusan masa. Cuba itu sebab kita tengok kan, hidup kita mungkin tak sempurna sebenarnya. Tak ada yang sempurna. Tetapi yang tak sempurna tu Allah jadikan untuk kita usaha lengkapkan mana yang kita mampu. Itu saja. Kita mungkin dulu duduk dalam keluarga kita mungkin taklah mewah mana, tapi gembira. Tapi kenapa bila hari ni kita bermewah-mewah dengan berniaga macam-macam tapi hati tak gembira? Ada something wrong. Rupa-rupanya tanggungjawab dengan Allah tak selesai. Maknanya macam mana nak barakah? Kalau kita tak jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita selawat kata Nabi pun kita terlupa. Lepas tu lah doa tak makbul. Salah satu sebab doa tak makbul adalah kita terlupa untuk berdoa. Sebelum berdoa tu untuk bertahmid, sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan berselawat ke atas Nabi. Selawat dan ni tanda syukur, barulah minta apa kita nak. Protokol ni tak kena. Dan begitu juga kalau kita tengok dalam surah Al-As, kita tengok demi masa manusia sentiasa sebab dalam kerugian melainkan orang yang beriman dan beramal soleh, dan disebut dalam tu berpesan-pesan kepada kebenaran. Maksudnya apa? Ajak kepada buat benda-benda betul. Itu sebab strategi berniaga penting. Ini berniaga tak nak belajar, bodoh sombong. Aku pandai, kau ikutlah aku. Kan? Buat apalah aku nak ikut dia? Contoh. Jadi dia tak akan berjaya. Orang ni tak akan berjaya. Orang ni akan rugi je dalam hidup dia. Sebab sentiasa tak nak belajar dengan orang, dia bersyok sendiri rasa dia betul. Akhirnya dia tak akan mana-mana. Itu satu. Yang kedua, berpesan-pesan kepada kesabaran. Maknanya bersabar. Kena sabar juga nak berjaya ni. Kau tidak rugi. Mana ada orang berniaga terus untuk. Orang Malaysia ni, perangai dia pula. Kalau boleh dia tak nak kerja, tapi gaji nak tinggi. Macam mana tu? Nak kerja sikit, gaji nak banyak. Bukan. Kalau boleh tak nak kerja. Tak nak kerja. Kerja sikit pun dia kata banyak kerja tu. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Saya pernah ada terlibat dengan satu program dulu, bantuan kemiskinan bandar. Kita nak bantu ibu tunggal.
Satu program tu saya dengan bos saya masa tu, Datuk Abdul Halim masa tu, kita createkan satu program iaitu kita bagi usahawan kepada ibu-ibu tunggal. Ibu tunggal yang ada anak kecil, dia nak keluar tak boleh, kita bagi polybag. Polybag baja tu, dalam tu dah ada benih, dia tinggal siram je. Kita bagi 100 polybag percuma. Dia siram je, bila dah tumbuh je, tunas dia tu naik je, maka kita akan beli balik daripada dia sebagai langkah ni nak bantu dia. Setiap satu polybag RM2. Maknanya 100 dia akan dapat 2,000 macam tu je sebulan. Belum pun polybag tu sampai dekat rumah dia, dia kata susah, bagi duit senang. Macam tu lah nak cerita. Ya Allah. Nak kata apa? Dah lah bagi cuma. Jadi makna mentaliti orang Malaysia ni ramai lagi yang macam tu. Jadi makna kata apa-apa pun nak berjaya mesti ada ilmu. Nak berjaya kena belajar. Sebab bila dengan ilmu baru tahu mana betul mana salah. Betul. Barulah kita dapat tu yang tadi berpesan-pesan pada kebenaran tadi, makna datang training. Tanya macam mana cara nak enzas, strategi macam mana. Barulah kita tahu, maknanya nak ada masa, kita kena ada SOS, Smart Operating Strategy. Maknanya, walaupun aku tak boleh, aku kena tak boleh tadi ni, aku kena cari orang yang boleh runkan untuk aku, so aku boleh pantau. Macam tu. Jadi aku adalah masa sikit. Jadi makna semua ada. Tuhan bagi dah kat kita ni, cuma tinggal kita tak nak. Kita tutup minda kita. Tak boleh lah, susah apa boleh. Kan? Dan kalau orang tanya, kenapa orang gagal berniaga? Kadang dia gemar pusing kat roundabout. Dia pusing kat roundabout, dia tak keluar-keluar. Pusing tak keluar-keluar macam tu. Dia pusing, mana simpang nak ikut ni. So masuk simpang ni, dia masuk balik robot tu balik. Pusing balik. Kan? Jadi tu yang tadi kejap niaga itu, kejap niaga ni. Niaga ni tak laku, dia nampak orang tu lagi berjaya, dia pun nak buat. Tu sebab kalau kita pergi, saya paling sedih bila pergi bazar Ramadan, pergi pasar malam. Kalau dapat orang tu meniaga kadipap sampai ke ujung, kadipap sampai ujung. La ilaha illallah. Cuba fikir satu benda baru. Itu orang pakai kan. Tu sebab saya selalu bagi talk satu Malaysia ni, saya bagi talk ada satu tajuk yang selalu saya bagi, nama dia Rejuvenasi Minda. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau kita tidak meremajakan pemikiran kita, kita menyusahkan orang. Jadi itu sebabnya dalam ni boleh ada orang yang masih ada masa, dia berniaga juga, bisnes bagus-bagus, boleh bercuti juga dengan family. Betul. Dia bisnes bagus, still boleh makan malam dengan family setiap malam. Kan? Maknanya mungkin boleh carilah jalan dan caranya, strategi ni, insya-Allah. Mana kata kita boleh berjaya, insya-Allah. InsyaAllah. Okay. Jadi kalau kita lihat itu, saya suka perkongsian tu. Maksudnya kita jangan lupa tanggungjawab kita ni sebagai hamba Allah. Jangan lupa kita ni adalah umat baginda Rasulullah. Kadang-kadang nak selawat pun malas. Kan? Padahal nak selawat sekejap je ambil masa, mungkin 10 minit, 5 minit sambil menunggu tak ada apa. Sambil mungkin berehat kan, bertafakur. Macam saya suka dengan apa yang saudara Samsu cakap tadi adalah sebenarnya me time. Me time kita ni connect dengan Allah Ta'ala. Connect dengan insya-Allah mengingati kekasih dia. Sebab sekali kita selawat, Allah Ta'ala selawat balik kat kita ni 10. Dan sebagai usahawan, kita nak diri kita ni dilindungi, dipelihara, dirahmati. Jadi insya-Allah salah satu benda yang kalau kita lihat tadi, kita sini pun kena mohon doa. Mohon doa masa kita tu berkat, insya-Allah. Macam saya tertarik tadi tu, belajar. Macam dia pusing-pusing kat roundabout, dia tak jumpa sempang mana. Sedangkan ada orang yang dah lalu roundabout tu, dia tahu sempang mana yang tepat yang akan bawa dia kepada the end game dia nak capai. Tapi dia pusing kat situ, dia belagak-belagak. Jadi kita nak break sekejap. Kita memang ada satu video nak tunjukkan macam mana orang ni kalau memang dia tak cari ilmu, dia ingat semua benda boleh dicari kat internet, boleh Google. Akhir sekali dia pusing kat situ, dan akhir sekali dia tengok-tengok umur dia mungkin dah 70, 80 dan semua orang yang dia sayang dah tak ada sekeliling dia. Kita tak nak jadi macam tu. Na'udzubillah. Saya nak anda semua stay, kita berehat sebentar untuk memberi laluan kepada kita punya commercial break kita. Tapi anda kena stay, jangan keluar mana-mana. Kita ada hadiah yang special. 2 minggu lepas kita hadiahkan dia hadiah iPad kita bagi. Punyalah nak dia ni belajar, stay belajar dan dengar sampai habis, dan kita bawakan sesi ni secara percuma. Jadi stay tune, kita berehat sebentar. Man, kau tahu tak kat mana nak cari baju lelau? Baju? Tahu?
Alah, kau Google je. Nanti kau tahulah jawapan kau. Man. Kau tahu tak macam nak masak nasi goreng kampung? Tahu? Macam Kan susah pun. Kau Google je. Nanti dapat lah kau punya jawapan tu. Kan susah pun. Sombong amat. Man. Sekejap. Sekarang ni aku tengok asyik goyang kaki je. Boleh masuk ke? Biasa bro. Ini kaki tengok DVD ni. Man, aku nak tanya minta tolong kau, Man. Nak air, Man. Mana cik kasut air? Sekejap. Kau tak payah cakap. Aku dah tahu dah. Mesti nak cakap Google kan? Tak payahlah, Man. Google tu aku dah cari dah, Man. Tak jumpa, Man. Serius kau dah Google? Serius? Kalau jumpa. Apa ini? Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera Mini, Safari. Apa yang kau merepek ni syaitan? Ada lagi lah banyak benda-benda lain lagi selain daripada Google. Ampun bang, jago. Man, kau buat apa ni, Man? Kau buat apa? Kau tu. Apa benda yang pusatnya berdiri? Tak ada lah. Kau tak tahu lah. Gaya aku mas hati aku lah. Aku nak buat macam mana pun. Kau apa hal ni? Kau pusat dia. Ya tu. Kau tahu kan aku bisnes dah 2 tahun kan. Kawan, tapi aku tak ada apa benda hasil. Aku dah Google kot. Aku jawab je aku nak. Banyak sangat lah. Benda aku tak tahu lah mana satu. Kau 2 tahun jaga? Berapa hasil kau sekarang? 1,000. 1,000? Kau beria 2 tahun niaga 1,000 je. Orang lain senang gila nak dapat 10,000. Kau 1,000 je. Man, Google dah betul, Man. Tapi, cuba kau Google naktarikpelanggan.com. Cari tangan kau. Naktarikpelanggan.com. Terkeluar so ini game Okey, itulah video yang dikaryakan oleh tim anak-anak muda dalam tim kami ni di Momentum Internet. Mereka ni bebas berkarya dan saya juga nak mengambil kesempatan ni nak mengucapkan tahniah kepada hampir 5,000 orang yang telah mendaftar untuk masuk ke kelas kita pada hujung bulan ni. Roket pemasaran Momentum Nak Tarik Pelanggan edisi nak capai 10,000 yang pertama pada 28 dan juga 29 November. 2 hari. Saudara Samsul, 2 hari kelasnya kita offer pada yuran RM10 je. Kalau RM10 tu dia selalu RM10 tu lah yang kadang-kadang dia berat nak pergi belajar. Kalau hari Dan Jumaat lalu tak ada masjid. Ayat paling best tak ada masa. Tak ada masa. Tapi sibuk. Tapi tak ada sale. RM10 tu lah yang dekut sangat. Kadang lalu tabung masjid tak nak diberinya RM10 tu. Dia letak RM1, dia tambah senyum. Saya selalu dengar ke YouTube kan, saudara Samsul kata, kau jangan tabung tu lalu dia nak duit, bukan senyum. Memang faham senyum tu sedekah. Tapi tak boleh juga nak sedekah senyum aja. Okey, jadi insyaAllah ini bagi yang dah mendaftar, insyaAllah kita ucapkan terima kasih, tahniah. Saya pun tak sabar untuk nak tunjukkan jalan. Sebab bukan semua benda kita boleh Google. Bukan semua benda kita, kadang-kadang kita ni terlupa tau. Kita manusia kadang kita lupa. Sehingga kan kita ni seolah-olah macam berkiblatkan dan bertuhankan Google. Semua benda nak di Google-nya. Kadang-kadang kita pun tak tahu mana yang betul. Entah-entah yang diikut tu ilmu sesat. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Jadi kadang-kadang kita nak menyambung topik kita malam ni. Kadang-kadang setengah usahawan ni, saudara Samsul, dia stres tau dengan family dia yang dia kata mungkin tak faham. Family dia macam cuba. Orang lain semua tak ada apa-apa. Family kita tak menyokong. Semua orang tak faham aku. Aku nak berniaga. So jadi macam mana dia nak menangani situasi yang macam tu sebenarnya? Dalam hal ini ada jugalah isunya yang keluarga ni dia tak support. Dia nak buat belum apa-apa dah, bukan hanya tak support, siap boleh MU. Ingat nak berniaga kau sudahlah, tak payahlah. Tak ada keturunan kita berniaga. Kalau berniaga pun semua tak menjadi. Bukan pula kau dah lah belajar tak tinggi. Macam mana? Kalau setakat ikut kelas Tuan Najib As-Sadok tu tak payahlah. Wah, dia siap beritahu tu. Dia baru nak Macam pergi biasa tu. baru nak pergi kursus nak tarik pelanggan tu. Dia dah balon dulu.
Tak payah ada. Kau nak belajar berniaga, kau pergi jumpa tokek Cina yang kat depan tu. Yang kat kedai runcit tu, kau tanya macam mana nak berniaga. Tapi kau tak payahlah. Kau duduk lah, kau pergi minta kerja. Senang dia fikir macam tu. Jadi Betul. satulah. Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah. Bukan nampak masalah pada setiap jalan. Dalam hal ni, saya tengok kisah 3 ekor katak. 3 ekor katak yang jatuh dalam perigi. Dia nak keluar pada perigi tu. Aduh, macam mana nak keluar? Katak pertama, ada seekor katak dah ada kat atas tu. Katak pertama cuba lompat. Jangan, tinggi, mati kau nanti. Dia kata, akhirnya katak pertama jatuh, mati. Katak kedua pula cuba lompat. Lompat, katak kat atas sekali lagi. Tinggi ni, jangan, tinggi ni. Jatuh, katak kedua pun mati. Sampai katak ketiga, dia cuba lompat. Jangan, tinggi ni, ya Allah. Islam katak ni, ya Allah sebutnya. Yang katak yang ketiga, tiba-tiba dapat keluar. Herannya. Bila tanya macam mana kau boleh keluar pula ni, rupa-rupanya katak yang ketiga tu pekak. Katak ketiga tu tak dengar pun katak kat atas tu kira apa. Dia tahu macam ni. Dia ingat, dia positif dalam kepala dia. Dia ingat bila katak kat atas tu cakap jangan-jangan tu, dia nampak tangan tu. Dia kata, dia ingat tinggi lagi macam tu. Jadi makna kata, satu, jangan kita kecil hati dengan kata-kata keluarga kita yang tak menggalakkan kita. Mereka bukannya tak suka kita berniaga. Cuma dia risaukan kita tidak berjaya. Betul. Maka kita atasilah kerisauan itu. Atasilah kerisauan itu dengan cara membuktikan sebaliknya. Saya ambil contoh, ada seorang sahabat yang berniaga. Dia berniaga sejenis air. Ini air saya tak nak sebut lah, nanti orang tu tahu dia. Dan satu lagi kalau sebut tu nanti dia tak taja program kita malam ni. Jadi saya tak nak sebut lah. Jadi dia waktu mula-mula dia nak buat bisnes minuman ni. Minuman ni dia keluarga dia kecam, tak payahlah nak. Akhirnya dia bagi peluang rezeki kepada keluarga dia yang lain. Nampak? Masya Jadi makna Allah. kata kita buktikan sebaliknya. Sebab kita kena ingat rezeki ni bukannya keluarga kita, bukannya mulut pak saudara kita, bukannya mulut-mulut orang. Kalau memikirkan mulut orang, tentu Islam tak sampai kat kita. Betul. Kalau memikirkan mulut orang, tentu kita hari ni tak jadi apa yang kita ada hari ni. Tak. Tapi sebenarnya kita ada hari ni sebab Nabi kita dulu tak pernah putus asa. Nabi bukan hanya kena hina, kena baling batu lagi. Kita tak ada pun sampai orang baling batu. Nak berniaga ni aku baling kau batu. Tak ada pun. Paling-paling Tak viral ada je. pun. Baru kena cakap sikit. Nah, dalam hati ada taman. Dah lebih tak apalah, lain kali je lah, tak apalah. Yalah aku sedar aku siapa, macam tu kan. Jadi mana kata dia dah mula dah. Tapi macam saya sebut tadi, kita kena kuat semangat. Sebab family kita kena sangka baik. Dia sayangkan kita. Tetapi kita kena yakinkan mereka dengan cara hasil. Bukannya dengan kata-kata. Kan? Bak kata bahasa Bugis tu sebut talk is cheap dia kata. Bercakap tu murah. So perbuatan tu, action speak louder saya kata kan. Makna perbuatan, niaga. Kadang-kadang bila kita dah buat, betul-betul buat, belum berjaya lagi, family dah nampak, dia cakap, nampak bersungguh betul kau berniaga ni, ada apa-apa yang pakcik boleh bantu. Dia sendiri pula nak bantu kita. Ini mana kata, kita kena buktikan dengan perbuatan kita. Kan? Maknanya dalam hal ini biasa, jangan jadi alasan lah. Selalu sangatlah alasan. Orang selalu meremeh-remehkan saya. Orang selalu cakap saya begini. Alah, dah lah. Sudah lah jadi budak darjah 1 ni. Sikit mengadu. Mengadu dengan Tuan Najib, mengadu dengan Samsul Debat, mengadu tak habis-habis. Tak tahulah saya ni, asyik-asyik orang nak cakap macam tu, macam ni. Memang daripada darjah 1 orang cakap pasal. Cikgu dia ambil pemadam saya, cikgu dia ambil pensel saya. Sudah-sudahlah. Sudah. Sekarang ini adalah masanya untuk bertindak. Dalam pada kita memikirkan cakap-cakap orang, tiba-tiba kita dah tua dah. Kan? Tak percaya cuba tengok. Dulu masa kita kecil, ya Allah lambatnya nak buka puasa. Kan? Tapi bila dah besar sikit, cepat dah berbuka tapi lambatnya nak raya. Tetapi hari Baju dah ni tempah dah, baju tema dah tempah dah. Betul. Macam tapi hari ni, baru je hari tu raya. Dah raya Ini lagi. dah nak puasa balik. Tak lama dah nak puasa balik ni. Ini dah bulan 11 ni kan. Dah berapa bulan, tak sampai 4 bulan dah nak puasa balik. Jadi makna kata, masa semakin pantas. Kita tak punya banyak masa. Jadi jangan bazirkan masa kita
dengan perkara-perkara negatif. Maksudnya minda yang negatif, fikir yang negatif. Jadi maknanya selalu saya pesan, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan akan balas yang baik-baik. Yakin lah, itu yang paling penting. Allahuakbar. Jadi tadi saya nampak, saya tertarik dengan poin yang mengatakan bila kita buat bisnes ataupun apa saja tindakan, kita nak dapatkan cepat dia punya result, dia punya hasil dia. Kadang-kadang ramai sangat yang berniaga. Kadang saya pernah jumpa juga yang dah 10 tahun, 15 tahun berniaga. Tapi bila tanya jualan, taklah banyak mana, duit tak ada. Hutang dia makin bertambah. Rupa-rupanya betul yang macam saudara Samsul tadi sebutkan, dia pun pusing-pusing kat situ. Tukar-tukar produk, tukar bisnes, menyalahkan orang lain, cakap semua orang tak faham dia. Kita mana boleh nak semua orang faham kita, kecuali kita sendiri membuatkan orang faham. Kita tunjukkan hasil kita. Sebab situlah pentingnya Rasulullah pesan kita ni kena sentiasa belajar, cari ilmu, cari guru, cari orang yang pakar dalam bidangnya tu. Jadi mungkin ada setengah orang mengatakan, dia kata, kenapa kita nak kena belajar? Kadang orang kita ni dia tak faham, saudara Samsul. Dia tak faham kepentingannya. Tapi kalau kita tengok di US, Europe yang maju dengan Silicon Valley, mengeluarkan produk-produk yang trilion macam Apple, macam Tesla. Atau kita tengok negara Korea yang dia kita merdeka dulu, Korea kemudian. Tapi hari ni siapa tak kenal Samsung? Siapa tak kenal LG? Siapa tak kenal Winter Sonata? Siapa tak kenal Blackpink? Semua benda. Semua makanan pun dikoreakannya, padahal makanan tu daripada jempol. Mungkin ayam dia tu daripada jempol, tapi ayam dia ayam Korea. Kan semua dikoreakannya. Jadi macam mana, apa sebenarnya, apa yang sebenarnya Islam mengatakan, Islam menuntut pentingnya usahawan ni, kalau dia tak nak korbankan keluarga dia, dia nak dapatkan hasil dia kena istiqamah dalam belajar, dan macam mana nak memilih guru yang betul. Paling simple sekali adalah kita tengok konsep ibadah. Konsep ibadah. Ibadah ni ada dua. Satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Ibadah khusus kita tahu, kita salat, kita puasa, kita mengaji, kita pergi umrah, pergi haji. Dan kalau kita bayar zakat, ada kadar-kadar dia, mana spesifik, dia khusus. Tetapi kalau ibadah umum adalah apa-apa benda yang baik diizinkan oleh Allah, kita niatkan kerana Allah, dapat pahala ibadah. Masuk berniaga, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Timbul satu persoalan, macam mana nak capai kesempurnaan ibadah? Nak capai kesempurnaan ibadah ada 4. Pertama, mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Ibadah kalau kita tak ada ilmu, sembahyang pun tak sah. Main ikut-ikut je, macam burung belatuk. Mengaji tak dapat pahala. Sebab apa? Main ikut-ikut dia, bunyi. Apa pun tak, pak, bedahlah baris panjang pendek pun tak betul. Macam burung kakak tua. Burung kakak tua pun boleh mengaji kalau kita ajar dia hari-hari. Silap-silap burung kakak tua tu lagi elok daripada kita mengaji. Sebab kita pun tak mengaji kan, contoh. Pertama dengan ilmu. Kedua, mesti ikhlas. Mana nak belajar, datang. Jangan, aku ni datang kelas Najib Asadok ni, aku nak tengok dia cakap apa. Kita tengoklah benda dia cakap. Kita kena kosongkan mind kita. Jangan ada apa-apa setting. Maknanya yang paling baik setting, aku serah, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati aku untuk terima ilmu hari ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebab aku nak jadi manusia yang bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada perubahan pada tanduk dan perangai. Maknanya kita dah dapat ilmu, maka tentu kita jadi lagi baik. Bukannya lagi teruk. Belajar, dah beritahu kan ikut simpang yang ketiga, terus jumpalah tempatnya. Tak, tetap kan nak pusing kat roundabout tu. Dia nak kat masuk simpang yang satu tu, sebab simpang yang satu tu ada kedai minum. Dia nak berhenti minum, sudah sampai ketua minum kat situ, apa pun tak dapat. Jadi mana kata perubahan tidak tahu perangai. Dan yang keempatnya, yang paling strong sekali adalah mesti niat dengan niat. Jadi itu sebabnya disebut inna a'malu bin niat. Setiap satu benda mesti bermula dengan niat. Nabi sebut
Dan dalam surah An-Nisa ayat 100 ada beritahu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghman katsira wa sa'a. Barang siapa yang berubah, buat perubahan, berhijrah, dalam hati dia niat di jalan Allah, fi sabilillah, kerana Allah, niat kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Allah dah beritahu. Jadi makna kata, nak capai kesempurnaan ibadah yang kita buat, kalau kita niat berniaga ni sebagai ibadah, kita nak tolong orang, benda baik. Kita nak kembangkan ekonomi orang Islam, nak naikkan martabat dan nama Islam, benda baik. Kita nak pastikan bisnes yang berasaskan kepada produk Islam, halalan thayyibah, berkembang maju dan akhirnya dapat bantu umat Islam yang lain. Paling tidak sebagai menyelamatkan pengguna Islam. Paling tidak, walaupun bukannya mengajar dia menjadi peniaga, tapi pengguna Islam dapat menggunakan barang itu tanpa was-was pun dapat pahala ibadah. Yang penting yang tu keempat-empatnya tadi. Kalau tidak, dahlah tak ada ilmu, tak ikhlas pula. Lepas tu tak ada perubahan, perangai makin buruk dan akhirnya niat pun tak betul. Dan akhirnya bukan hanya kita gagal, tapi malahan yang paling kita bimbangi adalah kita jauh daripada rahmat Allah. Sebab kita sibuk dengki dengan orang. Kita menyombong dengan orang tak tahu pasal. Benda tu. Lepas tu dah kita dengki dengan orang pula. Jadi mana kata, benda-benda ni lah, dah tamak, dah lah sikit tamak pula, kan, tipu orang, dan akhirnya memang jauh daripada rahmat Allah. Bila jauh daripada rahmat Allah, lupakanlah apa-apa juga benda baik nak sampai kat kita, kita lupakan aja lah. Itu sebab pentingnya macam tadi kata, macam manakah caranya, ingat tu, kita kena anggap meniaga ni sebagai satu ibadah. Yang paling mudah, lillahi ta'ala, niat kerana Allah. Dan ingat kita ni adalah makhluk Allah, dan Nabi pun pesan. Apa Nabi pesan? Nabi pesan, Allah paling suka hambanya bila berbuat sesuatu, dia akan berbuat dengan keadaan baik, teliti dan sempurna. Maknanya buat betul-betul. Jangan main-main, jangan asbul. Asbul ni asal boleh. Asbul Janji ada. Janji ada, katakan. Janji ada, katakan. Yang tu masalah kan. Janji aku niaga, ayat dia. Janji meniaga. Siapa suruh berjanji? Tapi yang pentingnya adalah sentiasa buat yang terbaik. Bila buat terbaik itu sebabnya kalau macam saya berceramah kan, orang cakap saya kan, apa pun orang cakap, ada orang cakap, mungkin ada orang tak suka pendekatan saya yang slow banyak, mungkin ada orang tak suka metod saya tu macam, tapi saya jadi diri saya, itu saja. Jadi saya ikhlas, maknanya saya tak ada nak kat luar pun saya memang macam ni. Jadi orang tahu jumpa saya, macam tu lah keadaannya. Jadi maknanya yang paling penting lillahi ta'ala. Sekarang kita sebut, macam tu kita ambil air. Nak minum, kita bismillahirrahmanirrahim. Betul? Semua orang bismillah. Start nyanyi itu bukan main. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tekan komputer ni, nak tengok live dengan Haji Al-Sadar ni, bismillahirrahmanirrahim. Bukan main lagi. Tapi sejauh mana bila sebut bismillah, lintasan dalam hati pun menyebut dengan nama Allah. Akhirnya bismillah jadi prosedur. Itu sebabnya soalan yang Tuan Najib tanya saya tadi, kenapa sekarang ramai bercerai-berai berniaga? Dia terlupa niat kerana Allah. Dia menyebut I love you tu pun prosedur je. I love you too. Itu je lah. Tapi hati tu tak sampai dengan kasih sayang. Tengok drama pukul 7 hari. Kan? Pukul 7 tengok drama, tapi tak pernah di-apply pun dekat dalam kehidupan tu. Tu saya kata tadi. Apa benda pun tengok kan. Akhirnya dia apply ikut-ikut dia. Orang buat makanan Korea, dia nak buat makanan Korea. Orang nak buat ni, dia nak buat. Tiba-tiba tengok, tiba-tiba trending pula air bubble ni kan. Dia pun buat air bubble juga. Orang buat teh ais kau, dia pun buat teh ais. Akhirnya dia tak jumpa satu benda. Dia tak fikir dalam-dalam dia. Tu sebab nak berjaya, kita kena tengok. Kita tengok apa benda. Macam dalam bab niaga ni tengok. Pertama, apakah cari bisnes. Fikir, agaknya apa bisnes yang ada permintaan sekarang ni. Buat brainstorming, bukan lama pun. 10-15 minit, bincang pun dah boleh dapat lah agak lah. Ini kau tak boleh. Sampai 2 jam, bincang akhirnya dapat satu bisnes yang jadi terima. Kemudian, kita dah fikir dah.
Dah ada tadi, kita tengok tadi iklan tadi yang anak-anak muda buat tadi kan. Macam mana cara nak tarik pelanggan. Kan? Jadi mana kata semua ada. Tinggal lagi nak tak nak aja. Nah, Allah dah siap dah rezeki. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah dan carilah rezeki yang halal. Maknanya Allah suruh bertebar cari, bukan tunggu je. Laptop depan mata, kalau kita tak tekan, kalau kita tekan search, cari, baru jumpa. Ini bukan tengok YouTube. Lepas tu sibuk tengok. Kalau tengok yang belajar-belajar tu tak apa jugalah. Ini tak. Jadi itulah pesanan saya. Jadi salah satunya adalah jadikan perniagaan ini sebagai satu ibadah. Niatkan kerana Allah. InsyaAllah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Wallahualam. Jadi sangat menarik tu point daripada saudara Syamsul Debat kan. Kadang-kadang orang ingat dia ibadat tu solat, puasa je kan, zakat. Tapi dia lupa sebenarnya hidup kita sebenarnya. Berniaga tu menjadikan saya pengalaman saya lah, dia menjadikan saya lebih mengenal siapa saya. Kan? Kalau dulu kita bekerja mungkin kita tak apa, selesa-selesa dapat gaji. Tapi berniaga tak. Kalau hari ni tak ada, Masya Allah, dia punya ya Allah, buka Facebook ni. Ya Allah, sale masuklah ya Allah, pelanggan ni belilah ya Allah. Jadi dia sentiasa meminta. Sebab kita berada bukan dalam keadaan yang comfort. Jadi saya suka pada anda semua penonton-penonton yang masih lagi stay tune. Kita ada sikit lagi masa ni. Masa memang mencemburui. Kita kalau boleh nak buat 10 hari 10 malam. Tapi tak boleh lah macam tu. Saya pun ada kerja, saya pun ada keluarga juga kan. Omar kata, apa abang bercakap dengan Syamsul Debat, abang lupakan saya. Susah juga tu kejap lagi kan. Dia nak juga ada our time. Okay, together katanya. Okay. Jadi mungkin kita boleh pergi kepada dia punya conclusion dia. Kalau kita tengok tadi tajuk kita, korban bisnes demi keluarga ataupun nak korbankan keluarga ni demi bisnes. Jadi tadi macam yang saudara Syamsul cakap, adakah kita nak memilih atau kita cuba nak menyeimbangkan? Jadi kita kena bagi pada orang yang debat ni. Sebab tajuk dia ni tajuk debat ni. Kalau Cik baiklah, bukan debat mana ni. Kalau tidak mungkin dia bagi saya jadi sokong korbankan bisnes. Mungkin dia bagi pada saudara Syamsul korbankan keluarga. Kalau tajuk debat ni jadi ni. Tapi kita pun tak gerti nak berdebat ni. Saya yang kena belajar. Jadi mungkin kita boleh berikan satu conclusion kepada penonton malam ni supaya dapat satu semangat, kekuatan dan tahu jalan yang apa patutnya kita pilih. Dipersilakan. Sebenarnya akhirnya kita berbalik kepada satu persoalan yang paling penting, kehidupan. Itulah sebenarnya. Baik berniaga, baik bekerja sendiri, baik bekerja swasta, baik bekerja dengan orang, makan gaji hari, makan gaji bulan. Akhirnya itu adalah satu bentuk kehidupan yang kita pilih. Betul. Kita ada isteri, itu kehidupan yang kita pilih, hidup dengan isteri kita. Anak-anak yang lahir, itulah Allah Ta'ala takdirkan, itulah kehidupan kita. Sebahagian dari kehidupan kita. Dan apabila kita melangkah dalam dunia perniagaan, itu juga adalah kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh pilih lah. Kita memilih untuk tarik berniaga itu menjadi kehidupan kita. Maka kita kena amanah dengan setiap yang kita ada tadi. Amanah dengan isteri, amanah dengan suami, amanah dengan anak-anak, amanah dengan keluarga, amanah dengan pendapatan kita, amanah dengan perniagaan kita. Kadang-kadang orang ambil mudah, aku punya bisnes, so yang setelah bagi gaji yang lain semua aku punya. No, kita pun kalau ada gaji-gaji kita kena tentukan gaji kita berapa, selebihnya adalah amanah perniagaan. Kalau dengan diri kita tak amanah, itu sebab salah satu benda kita tidak berjaya. Dan begitu juga bila kita sebut memilih, maka pada saya kata penyimbangan ni, korban ni akan berlaku. Tapi korban ni bukannya kita yang mengorbankan dia, tapi kita fikirkan diri kita. Aku korbankan diri aku untuk berniaga, mudah-mudahan Allah bantu aku untuk jaga keluarga aku. Begitu juga orang perempuan. Aku sebagai isteri, aku korbankan diri aku untuk jaga anak-anak di rumah sementara suami aku mencari rezeki. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kami semua. Anak-anak, ibu dan ayah aku keluar bekerja, berniaga, mencari rezeki.
Aku korbankan diri aku. Mungkin aku kurang masa sama mak ayah aku, tapi mudah-mudahan Allah bantu akan sentiasalah masa nanti untuk suami, untuk mak ayah dan untuk aku ni untuk bersama-sama. Sebab kita kena ingat dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah ada beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dia akan dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Malahan tidak akan pernah ada di dalam hatinya rasa bahagia. Maknanya, kita kejar akhirat. Maksud kejar akhirat tu bukan buang dunia. Ambil dunia dengan cara baik, niat kena Allah, fikirkan halal haram kita fikir. Ada keberkatan, kita berjaya di dunia dan di akhirat. Maknanya, kita kejar akhirat, dunia pun dapat. Anak di rumah, bila kita jaga rezeki yang halal, anak kat rumah belajar pun pandai. Anak-anak pun dapat result bagus. Ayah kat mana tu? Ayah ada meeting ke? Ayah tengah ni ada apa tak apa boleh cakap. Ayah alhamdulillah ayah result PSA dapat semua A dia ke? Okey. Ayah habis meeting ni ayah balik. Nampak tak? Jadi keadaan berkah tu. Saling faham memahami. Jadi dalam hal ini ingat ada dua perkara. Dunia ni bukan tempat tinggal, tapi dunia ni tempat meninggal. Tapi bila meninggal dunia, biarlah dalam keadaan kita meninggalkan legasi yang baik, berjaya dalam mendidik keluarga, berjaya dalam berniaga, berjaya dalam segala aspek. Dia ni sentuh apa pun berjaya, orang sebut. Kedua, kena ingat kebahagiaan itu bukanlah orang kata kita mendapat kekayaan, tak. Tapi kebahagiaan itu adalah menghargai apa yang kita ada. Dan begitu juga kegembiraan bukanlah memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Maknanya kita dah ada keluarga, kita inginkan keluarga kita, jagalah keluarga kita. Dalam berniaga, tetap jaga keluarga. Menginginkan anak-anak kita, walaupun kita sibuk berniaga, jangan telefon. Dah buat homework dah? Macam mana? Okey. Betul lah, ayah dah makan belum? Dah, ayah dah makan dah. Anak ayah dah makan belum? Angin dah kejap lagi pun dah makan. Jangan lewat sangat, nanti masuk angin perut dah jadi masalah pula. Makna still. Makna kata, tidak ada kejayaan ni yang kita tak boleh capai. Nabi pun sibuk berniaga, Nabi sibuk berdakwah, tapi Nabi tak lupa pada keluarga. Nabi tetap spend masa dengan keluarga dia. Nabi sibuk berdakwah, Nabi sibuk ketika Nabi ada salah seorang anak Nabi yang bernama Ibrahim meninggal ketika kecil. Sewaktu sakit, hampir setiap hari Nabi menziarahi anaknya yang sakit. Sedangkan Nabi sibuk. Nabi pun sibuk, Nabi lagi sibuk dari kita. Jadi dalam keadaan itu tuan-tuan silang, sebab saya pesan, dahlah sibuk. Nabi mak ayah pun tak ada. Nabi anak yatim. Jadi kita sibuk pula. Ada mak ayah yang tak bagi galakkan, tak apa. Tapi kita ada mak ayah. Maknanya ada tempat untuk kita zahirkan kejayaan kita. Jadi dengan itu, saya fikir apa-apa pun, na'amalu bin niat. Letakkanlah niat yang betul, ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan bagi yang baik-baik. Ingat, kegembiraan bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tapi menginginkan apa yang kita miliki. Wallahualam. Allah, cantik tu dia punya penutupan dia, kesimpulan dia. Dan saya harap penonton yang menonton kita malam ni dapat dia apa poin-poin input tu. Dan saya suka kalau you all boleh kejap lagi ambil gambar saya dengan saudara Samsul Debat, sharekan apa learning pointnya. Lepas tu nanti boleh kat situ hashtag kan Aku Kaya Beriman, hashtagkan juga kat situ Najib Asaduk, ataupun boleh hashtagkan juga Syamsul Debat, ataupun mungkin boleh follow saudara Syamsul Debat di Instagram. Betul saudara Syamsul? Di Instagram, di Facebook, follow. Sebab
beliau pun ada juga memiliki perniagaan. Kod-kod ada yang nak jadi ejen yang, sebab kita ada lebih kurang saya rasa 40% yang audien kita ni dia tak tahu nak berniaga apa, tapi dia follow kelas tapi tak start senjata tak pegang. Jadi kita harapkan boleh follow dan sharekan apa yang you all belajar pada malam ni, insya-Allah. Dan sebagai penutupnya, dan kalau boleh saya selit sikit, kalau siapa yang nak join perniagaan saya ni baru masuk minggu ke-9. Baru lagi tu. Dan alhamdulillah setiap minggu sold out. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya nak kongsi dengan semua, insya-Allah. InsyaAllah kan. So kena follow dengan founder yang bagus, insyaAllah. Lagilah memang founder dah famous, tak susah nak jual barang orang famous. Senang. Kalau tidak, founder siapa tak tahu siapa. Nak explain je 30 hari. Kan, okay. Jadi boleh follow. Jadi sebagai penutupnya, kita tak habis lagi ni, kita nak minta Saudara Samsul Debat untuk membacakan kita doa ni dalam keadaan kita masih lagi berdepan dengan COVID-19, banyak bisnes ditutup, banyak yang hilang pekerjaan. Jadi kita nak sama-sama mengangkat tangan kita malam ni dan sama-sama berdoa. Jadi saya mempersilakan Saudara Samsul untuk membacakan doa dan juga sebagai penutup kepada majlis kita untuk malam ni. Jadi dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amika fi mazilah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa zalatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan indal maut wa fatan ba'dal maut. Allahumma inna fi sakaratil maut wa najatan min qabl hisab. Allahumma inna bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa akhirna jannata ma'al bi rahmatika amin. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon perlindungan dan kami simpankan kepadamu agama kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta-harta dan segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami dalam pemeliharaan-Mu, keamananmu serta pelindunganmu dari syaitan yang derhaka, keterpaksaan yang menyimpang dari mata yang gelap, kezaliman dan kejahatan. Sesungguhnya ya Allah, Engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Kau hiasilah kami dengan kesihatan dan keselamatan, dan tetapkanlah kami dengan ketakwaan dan keteguhan hati, dan jauhkanlah kami dari kejahatan yang besar dan menyesalkan. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar segala permohonan. Kau ampunilah kami, orang tua kami, anak-anak kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami seagama, sahabat-sahabat kami, siapa yang menyayangi kami untuk mendapatkan redha-Mu, siapa yang berbuat baik kepada kami dan orang-orang beriman, lelaki, perempuan, orang Islam, lelaki dan perempuan. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah rahmat serta salam atas hamba dan utusan-Mu junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Limpahkanlah rezeki kepada kami dan diikuti dengan kesempurnaan mengikutinya zahir dan batin, kesihatan dan keselamatan dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan semoga Allah selalu melimpahkan selawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat. Terimalah doa kami ya Allah, sesungguhnya Kau maha mengetahui apa yang kami perlukan, apa yang terbaik buat kami. Terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau-lah maha menerima taubat ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau mengira kesalahan dan kesilapan kami ya Allah. Wahai Tuhan yang maha pemurah, wahai bumi dan di mana saja juga tempat kami berniaga ya Allah, kami mohon perlindungan dari-Mu ya Allah daripada kejahatan, daripada apa sahaja kejahatan yang ada pada-Mu. Berlindung dari kejahatan apa-apa yang keluar dari-Mu dan kejahatan apa-apa yang turun kepada diri kami ya Allah. Dan kami berlindung dari kejahatan yang melata di atas bumi ini ya Allah, dan kejahatan penghuni tempat ini dan anak pinaknya ya Allah. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan keberkatan bagi kami ke atas tempat perniagaan kami, ke atas apa juga yang kami usahakan ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak memakbulkan doa kami ini,
Siapa Amin, lagi ya lah yang Allah. akan memakbulkan doa kami, ya Allah. Amin, Sekiranya ya Engkau tidak Allah. mendengar doa kami, siapa lagi Amin. lah yang akan mendengar doa kami ini, ya Amin, ya Allah. Allah. Sesungguhnya Engkau lah Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi Amin, ya Maha Allah. memakbulkan doa. Amin, ya Allahumma Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub Amin. alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin, ya Allah. akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina Amin. azabannar wa qina Amin, ya azabannar. Allah. Wa Amin, ya Allah. sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika Amin. rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala Amin. mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jadi alhamdulillah syukur kita ucapkan terima kasih kepada saudara Samsul Debat kerana sudi bersama kita malam ni. Semoga sedikit sebanyak membantu penonton semua untuk menyeimbangkan hidup kita. Bisnes kita nak bina, dalam masa yang sama kita nak pegang keluarga kita yang Allah Ta'ala dah rezekikan kepada kita memiliki anggota keluarga ni. Jadi insyaAllah terima kasih banyak sekali lagi kepada saudara Samsul Debat. Okay, kita dah hampir kepada penutup, di mana saudara Samsul Debat mungkin boleh akan meninggalkan kita, dan saya ada sedikit pesanan untuk nak berikan kepada anda yang siapakah, macam mana nak menang kita punya ada hadiah malam ni. Jadi terima kasih sekali lagi kepada saudara Samsul Debat. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada, mungkin akan datang, kita kalau panggil lagi jangan serik kalau kita panggil, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, jadi kita dah sampai kepada penutup dia untuk sesi Aku Kaya Beriman malam ni, dan saya nak ucap terima kasih, dan saya cuma nak cakap kita masih lagi buka tawaran untuk anda hadir ke sesi Roket Pemasaran Momentum. Macam yang disebutkan oleh saudara Samsul tadi, kita kena belajar. Kita kena menjadikan kita punya bisnes adalah sebagai satu ibadah, dan kita nak dapatkan kesempurnaan dalam beribadah. Jadi tidaklah sempurna sesuatu itu tanpa ilmu, tanpa guru, tanpa bimbingan, dengan izin Allah SWT. Jadi saya nak cakap kita masih lagi open, kita masih lagi buka di website kita, iaitu di naktarikpelanggan.com, insya-Allah. Kejap lagi MC akan keluar untuk menutup dan beritahu macam mana untuk anda mendapatkan hadiah yang kita nak berikan. Dan untuk saya nak ucap terima kasih kepada anda semua yang menonton. Saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada saya, daripada saudara Samsul Debat, daripada semua tim Momentum yang berusaha untuk mengadakan sesi Aku Kaya Beriman pada malam ini. InsyaAllah kita ada the next, nanti kita ada tetamu yang istimewa yang anda akan mungkin selalu nampak di kaca TV, dalam social media, yang kita akan jemput khas untuk anda. Jadi nantikan sesi ni pada masa akan datang, insyaAllah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.